Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada kelas tahun 6. Hari ini hari Rabu, bersamaan 19 Mei 2021. Okey, subjek sejarah. Kita dah masuk tajuk yang lain, iaitu tajuk rukun negara ideologi kita. Okey, pada muka surat 48 buku teks kamu rujuk balik. Okay, apa maksud rukun negara? Tengok dia kata apa? Rukun negara telah diperkenalkan sebagai ideologi negara oleh Majlis Gerakan Negara MAGRAN. Nama singkatan dia MAGRAN, daripada Majlis Gerakan Negara. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Okey, maknanya pada tahun 1957, 31 Ogos adalah tarikh kemerdekaan yang sama juga, tapi pada tahun 70. Maksudnya setelah 13 tahun kemerdekaan barulah MAGRAN ni dibentuk. Okey. MAGRAN yang diketuai oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein On telah dibentuk bagi mengawal keamanan negara yang tergugat kerana peristiwa 13 Mei 1969. Siapa ni Tun Abdul Razak ni? Tun Abdul Razak ni adalah Perdana Menteri yang kedua selepas Tunku Abdul Rahman. Okey. Ingat ini bapa ataupun ayahanda kepada Datuk Seri Najib. Nanti tanya pula. Seterusnya, rukun negara digunakan untuk mengeratkan perpaduan dan perhubungan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Okey, ini serba sedikit pengenalan dia. Okey, cikgu nak kamu salin yang di bawah ni. Gambar ni tak payah lukis lah. Ini yang bawah ni, yang pentingnya. Ahli MAGRAN. Ahli MAGRAN, okey, tengok. MAGRAN dibentuk untuk mengawal ketenteraman, memastikan kelicinan, pentadbiran negara, menjaga keharmonian dan saling mempercayai dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Okey. Antara ahli MAGRAN termasuklah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Tun VT Sambatan, Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Tun Tan Cheong Sin, Tan Sri Hamzah bin Datuk Abu Samah, Tun Jenderal Ibrahim bin Ismail, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi dan Tun Hanif bin Umar. Okey, ramai Tapi dalam MAGRAN ni maksudnya dalam gambar ni kamu tengoklah berapa ramai ni, dan dia terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Tengok pula ini sebelah muka surat 49, sebab-sebab dia kenapa rukun negara ni diperkenalkan. Okey, yang ini pun kamu salin. Yang putih dua ni yang bawah, muka surat 48 dan 49 ni kamu salin ya. Sebab-sebab dia. Okey, cikgu baca dah. Pihak British telah mengamalkan dasar atau pendekatan pecah dan perintah semasa menjalankan pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu. Ini semasa penjajahan dia, sebelum dia keluar daripada Tanah Melayu, dan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Yang kedua, dasar atau pendekatan pecah dan perintah British menyebabkan berlaku pengasingan tempat tinggal dan pekerjaan. Itu yang cikgu sebut dalam kelas sebelum ni, yang mana orang Melayu duduk di mana? Duduk di kampung. Orang India duduk di mana? Estate. Dan orang Cina duduk di mana? Di bandar-bandar, melakukan aktiviti pelombongan. Kalau kamu tengok di kawasan keliling sekolah, kamu tengok lombong banyak kan. Okey. Nombor 3, kegiatan ekonomi yang berasaskan kaum telah menjadikan kedudukan sosial masyarakat tidak seimbang. Ini betul. Kalau kamu tengok kaum-kaum lain, contohnya kaum Cina sekarang macam mana? Dia berniaga, tak kira tempat kat mana pun dia berniaga. Daripada perniagaan tu dia mencapai ekonomi yang lebih tinggi daripada kaum-kaum lain. Okey. Kenapa orang kita tak banyak masuk dalam perniagaan? Sebab yang pertamanya risiko lah. Lagi kita berniaga ni banyak risiko. Kalau lagi tinggi kita berniaga, lagi tinggi risiko. Ataupun orang kata gulung tikar lah. Okey. 4. Ketidakseimbangan sosio-ekonomi telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Okey, ini yang jadi punca ni. Jadi yang kaya menunjukkan kekayaan dia, yang miskin
bukan tentu orang miskin lah. Jadi apa yang berlaku, orang miskin tak puas hati lah. Tapi sebenarnya kalau siapa yang usaha, dia berjaya lah. Tapi kalau berpeluk tubuh, duduk mengeteh kedai kopi, tengok orang lalu lalang, tak ada hasil apa semua, macam mana nak naik sosioekonomi diri sendiri dan keluarga. Asyik melepak kedai kopi kan. Macam kamu tengok selalu kalau pergi beli petang-petang, kamu tengok duduk melepak siapa? Ada orang Cina ke, orang kita ke, ataupun orang India. Okey. Dan yang terakhir, perselisihan dan pembelahan kaum telah berlaku pada 13 Mei 1969. Ini kemuncak dia. Jadi kemuncak dia ada kaum-kaum yang tak berpuas hati. Jadi dia buat macam satu rusuhan. Perselisihan dan pembelahan ni maksudnya macam rusuhan. Nanti kalau kamu tanya apa maksud dia perselisihan dan pembelahan ni, bergaduh lah maksud dia. Bergaduh antara pelbagai kaum yang banyak pada masa itu. Yang banyaknya apa? Kaum Melayu, India dan Cina. Jadi peristiwa 13 Mei 1995 merupakan peristiwa hitam negara. Bagi mengelakkan peristiwa ini berulang semula, kita hendaklah saling menghormati dan sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Okey. Kamu tengok ni Dan kamu jawab soalan di bawah dia tu. Yang pada muka surat 49. Bilakah rukun negara diperkenalkan? Okey, soalan 1 kamu jawab dalam buku panjang. Dan soalan 2, mengapakah rukun negara diperkenalkan? Okey. Kamu buat jawab dua soalan. Okey, latihan kamu. Ni apa yang kamu buat? Kamu salin ahli Megeran ni. Tajuk dia kamu penting lah, salin tajuk. Hari ni, hari Rabu. Dan ahli Megeran ni kamu salin. Okey, yang kedua pun kamu buat sebab-sebab rukun negara diperkenalkan, kamu salin yang putih ni. Dan jawab soalan di bawah. Okey. Dan kamu hantar balik yang latihan kamu dalam kumpulan ataupun grup Telegram yang cikgu telah sediakan. Okey. Terima kasih dan Assalamualaikum.